Town planner you all faham Semua town planner punya pendedahan dan juga pendekatan lah, konsep-konsep yang dibawakan. Alright, kita berbalik terus kepada apa yang ada depan ini. Sebentar ni kita akan naik sebab kita berjanji untuk berada di atas ialah pada jam 11 pagi. Jadi kita ada masa lagi untuk sebelum kita bergerak sebab jumlah begitu ramai dengan 70 orang ni ataupun pergerakan naik ke atas tu akan mengambil sikit masa sebab kita berkumpulan untuk bergerak naik ke atas. Tapi tak apa, kita akan koordinasi. Yang kita bawakan ini adalah tentang sejarah Kuala Lumpur. Dia menceritakan bagaimana Kuala Lumpur ni bermula dengan sejarahnya sebagai tempat biji timah, kemudiannya melibatkan golongan-golongan pelombong Cina yang datang ke sini. Kemudiannya bagaimana kawasan Ampang dahulu, kalau biasa orang KL, kat Ampang itu sebenarnya kawasan lumbung biji timah. Dia menceritakan juga bahawa bagaimana laluan-laluan di Kuala Lumpur ni lebih tertumpu kepada sungai. Soalan saya, Kuala Lumpur mendapat namanya bagaimana? Siapa yang mungkin boleh tahu dan mungkin boleh berkongsi kalau ada maklumat? orang KL lah, orang KL. Orang KL. Saya dulu pun orang KL pun tak tahu maklumat tu. Okey, ada tak? Okey. Alright. Okey, ada. Okey. Ilmu yang saya nak bagi tahu, ini pun lecture-lecture saya ajar. Sebelum kita satu tempat kita nak pergi, buat study dulu. Maknanya kita buat homework di tempat tu. Apa kita nak tahu tentang info-info dia, kita dah ambil tahu, buka website, cari info sejarah. Jadi you all pun kena buat. Saya selepas ni nak buat assignment pun perkara-perkara itulah. Jadi sebelum kita ke satu tempat itu, you all study dulu supaya you all tahulah. Okey, Kuala Lumpur mendapat namanya daripada pertemuan dua buah sungai, Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Di belakang ini ialah Sungai Gombak. Di belakang bangunan Sungai Gombak. Sungai Kelang berada di bawah LRT Masjid Jamek. Kalau orang KL dia tahulah. Pertemuan dua buah sungai ini di area Masjid Masjid Jamek. Masjid Jamek Kampung Masjid Jamek. Dulu Masjid Jamek, sekarang dah panggil Masjid Sultan Abdul Samad. Dah tukar nama dah. Masjid ini sebenarnya pertemuan sungai itu, Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Sungai Gombak dan Sungai Kelang ini bertemu, diambil perkataan pertamanya pertemuan dua sungai itu Kuala. Sungai yang biasanya sinonim dengan lumpur, dan Sungai Gombak yang biasa dahulu dipanggil Sungai Lumpur, nama yang kedua. Maka dapatlah Kuala Lumpur. Nama kita pun check ni, mak ayah kita tu campur nama ayah depan belakang. Jadi combine nampak nama kita. So you all kena tahu sejarah-sejarah ini. So nama Kuala Lumpur kalau ditanya, mendapat namanya dari pertemuan dua buah sungai, Sungai Gombak dan Sungai Kelang di Masjid Sultan Abdul Samad yang tertera gambarnya seperti di image di skrin ni. Jadi itulah nama Kuala Lumpur mendapat namanya. Yang menariknya model berskala ni, kalau tuan-tuan dan puan kalau datang lagi lepas ni, adik-adik pun datang, boleh tekan aja. Dia tahu komplek Daya Bumi. Ialah satu je komplek Daya Bumi, yang mana komplek dahulu ni tempat syarikat Petronas duduk. Sekarang dia dah berpindah ke KLCC. Inilah dia. Dulu kalau orang KL lama-lama dulu kalau datang ke Kuala Lumpur, tengok Daya Bumi dah rasa macam menakjubkan, dah rasa macam hebat dah. Berbanding dengan you all yang bertengok KLCC sekarang ni. Tapi itulah dia dulu, Daya Bumi. Dan dekat sini juga ada beberapa lagi ikonik-ikonik lain yang turut tertera. Menara Kuala Lumpur, yang mana kawasan ini ialah kawasan hijau yang masih kekal di Kuala Lumpur. Begitu menariknya Kuala Lumpur ini terbahagi kepada dua. Dapat disaksikan kawasan ini lebih kepada kawasan bangunan-bangunan yang pencakar langit dan juga pelbagai-pelbagai bentuk. Tetapi di sebelah kiri, tuan-tuan dan puan, belah kiri nampak kita tengok kawasan-kawasan hijau yang masih dikekalkan. Kawasan-kawasan ini yang kita boleh kongsikan dengan anda yang merangkumi area Parlimen Malaysia. Oh, hari inilah. Ya, itu dia Parlimen Malaysia. Hot hari Dan ni dia. juga ada lagi beberapa lokasi yang boleh saya kongsikan. Kawasan itu juga berdekatan dengan Museum Galeri Bank Negara. Bank Negara Malaysia. Dekat sini kalau ada peluang, pergilah untuk melihat, sebab museum tu dia terbuka untuk semua orang masuk. Anda akan tengok macam mana daripada mula-mulanya duit, nilai duit itu dibentuk sehinggalah sejarahnya, dan juga bagaimana info-info dikongsikan untuk pameran di Museum dan Galeri Seni Bank Negara ni. So ada peluang negara kalau datang KL, pergi tempat tu. Saya recommend sangat-sangat. Orang akan ada sono. Terdekat apa cik? Ya? LRT yang terdekat untuk turun sini. Itu soalan dia yang bagus sebenarnya. Kalau LRT yang paling terdekat memang dekat sini je, Bandaraya. Daripada Bandaraya kena cross naik yang terus ke Jalan Kuching tadi tu. Okay. Terus sebelah sana masuk ke Bank Negara. Bank Negara punya stesen tu. Betul. Ke Bank Negara Station. Alright. Okey, jadi apa yang kita nak kongsikan di sini ialah Kuala Lumpur ni sebetulnya dibahagikan kepada beberapa jejak. Kita ada jejak pahlawan,
kita ada jejak Lake Garden, jejak Merdeka, jejak Dewan Sivik, jejak kedai tradisional, jejak rimba bandar dan jejak pekan dagangan Timah. Tujuannya diadakan kluster-kluster ini sebenarnya untuk membentuk Kuala Lumpur ini dengan pelbagai signifikan yang menjadikan imej Kuala Lumpur itu. Kalau kita tahu tentang sejarah jejak pahlawan, dia akan bawa kita ke area yang berwarna hijau, yang menghampiri ke parlimen, kawasan-kawasan yang asalnya dekat dengan Tugu Negara. Tu video-video dah bawa untuk Tugu Negara. Dan juga kawasan-kawasan yang bersejarah. Di situ juga ada rumah ataupun muzium Perdana Menteri kita yang pertama. Jadi benda-benda inilah yang masih mengekalkan, kerana itu adalah kawasan dipanggil jejak pahlawan. Alright. Kalau kita bawa ke jejak Lake Garden ini pula, satu-satunya kawasan pertamanya di Kuala Lumpur ini dibuka untuk kawasan rekreasi oleh pihak kolonial British dahulu. Kerana kawasan ini dekat dengan area kawasan hijau, dan sekarang ini dapat saya katakan ini ialah kawasan Taman Botani Perdana, kawasan hijau yang pertama di Kuala Lumpur yang dijadikan tasik. Kawasan Lombong yang dijadikan tasik. Sebab tu kalau you ada peluang dapat pergi tempat ni, cantiklah mana combination walaupun structure, landscape, hardscape semua ada dalam kawasan Kuala Lumpur ini. Okey, kita bawa ke jejak Merdeka. Jejak Merdeka lebih pada kawasan yang bersejarah. Kita dekat dengan Stadium Merdeka, kita dah ada Stadium Negara, kita dekat juga dengan area Masjid Negara, Muzium Negara, kawasan-kawasan dekat dengan kereta api Tanah Melayu atau KTM. Satu-satunya perkataan Melayu yang masih kekal ialah kereta api Tanah Melayu, tapi mereka dah gunakan KTM lah. Tapi itu je. Kalah bila-bila. Betul. Kalau tidak Kurang-kurangnya hilanglah kita kat situ, Melayu kat situ. Jadi KTM yang ada sekarang ni yang menjadikan imej yang indah lah. Ini yang dekat dengan daya bumi untuk paparan dan juga informasi lah dekat Muzium Negara semualah. Okey, jejak Desa Sivik lebih menceritakan kawasan Kuala Lumpur ini dulu dipentadbirkan oleh pihak kolonial British atau ketika dahulu. Jadi kalau datang KL, kalau tak datang Dataran Merdeka, tak tengok bangunan Sultan Ahmad, anda tak sah. Mana kena datang ke sini untuk tengok bangunan yang menjadi ikonik di Kuala Lumpur. Jadi kat sini ada bangunan Sultan Abdul Samad atau kita panggil BISAS, yang mengkombinasikan BSAS, BISAS, Sultan Abdul Samad, yang mana dekat sini sekarang belakangnya ada River of Light, projek River of Light. Datang malam ada lampu-lampu, ada sungai, anda boleh naik jambatan, bergambar, buka kat TikTok, anda akan tengok info-info saya kongsikan ni memang ada. Jadi yang ini adalah satu ikonik juga di Kuala Lumpur, kerana di sinilah sebenarnya Kuala Lumpur, Malaysia diisytiharkan sebagai negara yang merdeka, bermula di sini juga. Dan di depan jam bangunan Sultan Ahmad tadi tu ada tempat yang mana bendera Union Jack diturunkan dan bendera jalur gemilang dinaikkan kali pertama di Tanah Melayu atau di Persekutuan. Alright. Okey, yang ni jejak kedai tradisional. Kita nak cerita pasal apa kedai tradisional ni sebenarnya. Ialah kawasan yang dahulunya begitu sibuk. Kalau kita sekarang ni kat Pavilion lah, kawasan perniagaan dan ekonomi di Kuala Lumpur. Kawasannya begitu dekat dan berhampiran dengan sungai sebagai hub pengangkutan dan juga pergerakan ketika dahulu. Dan kalau kau datang kat sini, ada Tengku Abdul Rahman terdekatnya dekat situ. Ada Jalan Melayu, Jalan Masjid India, Chowkit dan juga Jalan Wangi Campbell sewaktu dengannya lah. Kawasan-kawasan ini dekat dengan tepi-tepi sisiran sungai. Kalau satu ketika dahulu kalau you all nak datang, dulu kita kat sini sekarang tadi ni Pavilion semua kan, Sungai Wang semua. Tapi dahulu kalau pergi kat CM tu lagi besar lah tu. Jadi itu sejarah yang jadikan kedai jejak tradisional. Cumanya pada hari Ahad, laluan ini ditutup bagi kendaraan bermotor. Anda boleh bergerak secara bebas di atas jalan raya ini dengan persembahan-persembahan basker dan tradisional dan persembahan tarian. Hanya pada hari Ahad bermula 6 pagi sehingga 12 malam. So kalau you datang pada hari Ahad ke KL, pergilah hari ni. Memang happening lah. Selain daripada kita buat KL Car Free Morning daripada pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Okey. Tujuan ni kenapa jalan-jalan ni ditutup bagi kendaraan motor? Kerana Kuala Lumpur sekarang ke arah untuk jadikan Kuala Lumpur ni low carbon menjelang tahun 2030. Maka Datuk Bandar ini menjadikan inisiatifnya menjadikan kawasan-kawasan Kuala Lumpur ni ditutup bagi kendaraan bermotor dan mengurangkan aliran trafik sepanjang minggu lah. Okey, jejak rimba ialah kawasan yang menceritakan kawasan hutan yang masih lagi kekal dan juga berada betul-betul berdekatan dengan kawasan bandar. Kalau anda pergi dekat Menara Kuala Lumpur atau Menara KL ni, anda akan jumpa ada Bukit Nenas dan Bukit Silon. Kalau baca dekat sejarah kat depan tu, dia beritahu kat sinilah tempat pertamanya hutan simpan terawal jadi wartakan. Tapi yang paling best, dekat sinilah ladang kopi yang terawal di Kuala Lumpur.
mungkin ada yang tak tahu, betul Kuala Lumpur ada ladang kopi? Ya, ada ladang kopi. Kalau tengok daripada statement tu tahun 1880-an, itulah kawasannya yang dibuka untuk ladang kopi. Yang menjadikan ianya cukup sempurna dengan sumber alam dan juga hutan rimba yang masih kekal di tengah-tengah ibu negara Kuala Lumpur. Dan yang terakhir kita bawakan jejak Pekan Dangan Timah. Inilah kawasan dipanggil kawasan yang begitu sibuk dengan bangunan-bangunan heritage yang dapat tengok ketika ini. Yang ini dekat Bangkok Bank. Kalau orang KL dia tahulah area sini. Ini antara tokong-tokong yang masih kekal daripada zaman dahulu sehingga ke saat ini. Yang menarik di Kuala Lumpur ni, kita tak musnahkan semua ni. Kita masih jaga fasad bangunan, kita bentuk menjadikan dia identiti yang tak dikeluarkan. Kalau anda pergi ke Singapura, banyak bangunan-bangunan yang hampir sama macam kita dekat Malaysia ni. Sebab itu Singapura dan Malaysia sama-sama kita akan mengekalkan pasal-pasal bangunan dan juga struktur-struktur bersejarah ini sebagai ia nadi sebenarnya untuk pembangunan di Kuala Lumpur. Ada yang bersibuk dengan pembangunan moden, tapi heritage ini masih dikekalkan. Nanti you akan belajarlah dengan lecture lebih masuk maklumat-maklumat ini untuk mengetahui sejarah-sejarahnya. Ini antara bangunan-bangunan yang terawal yang masih kekal dengan struktur yang memang asal, yang tidak diganggu ataupun diubah. Inilah antaranya video-video yang kita boleh kongsikan untuk anda. Saya tak boleh cerita kesuruhan dengan apa maklumat dekat situ. Nanti kalau ada berpeluang, anda boleh tengok lain kali. Okey. Ini ada dua bas. Satu di off. Yang menariknya bas bandar ini ataupun bas yang pertama ni, bas bandar Go KL ini ialah bas percuma. Anda boleh naik percuma di BKL yang support untuk bas ini, dan anda boleh menaikinya tanpa dikenakan bayaran. Kalau pergi dekat tempat lain mungkin tak jumpa benda ni, tapi di Kuala Lumpur kami menyediakan bas ini untuk anda. Tapi ramai orang tak naik bas sebab bas ni mungkin tersekat sikit dan terhad untuk bergerak kerana sesakan lintas. Tapi untuk kemudahan untuk ke satu lokasi-lokasi berada di tepi-tepi jalan, inilah pilihan paling tepat berbanding dengan MRT atau LRT. Jadi mana kita sesuaikanlah keadaan itu dengan hak-hak pengangkutan yang ada. Dan satu lagi, biasa korang nak you all biasa naik ni, ini bayar sikit lah dalam musim KL. Inilah dia, kalau datang family, bawa dia ada lebih kurang 23 tempat perhentian, lebih kurang 40 kawasan dari tarikan pelancong yang akan dibawa oleh syarikat swasta yang menguruskan KL Hope On, Hope Off ni lah. Alright? Boleh tanya? Boleh, silakan. Bas ni dia nak dapat kat mana? Okey, dia ada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, dia ada sebagai signage dia. Tapi kalau anda datang dekat Center of City, anda akan duduk di bagi area depan apa ni, dekat bangunan Sultan Samad. Ini dekat Dataran Merdeka ni. Itu lokasi-lokasi dia lah. Nanti bila sampai kat situ cakap saya baru nak start naik, dia akan bagikan kita pembayaran sikit lah untuk naik dengan pihak pemandu dan juga konduktor yang menguruskan bas ni lah. Alright. Okey, laluan basikal. Okey, ni laluan basikalnya. Ni dia. Laluan basikal yang kekal yang sedia ada berwarna biru. Yang ini juga adalah usaha Datuk Bandar. Jaga juga Datuk Bandar sekarang ni, Datuk Seri Haji Mahdi bin Cik Gah, top planner tu yang tadi syarah you all kongsi, memang betul. Jadi dialah yang menaikkan satu laluan sebelah kiri berwarna laluan biru ini, kerana ini membolehkan Kuala Lumpur memberi ruang kepada mereka yang naiki basikal, memang mengarah kepada low carbon aktiviti. Jadi yang disetting yang berwarna kuning ni yang masih dalam proses untuk sedang dilangsungkan, untuk disarankan untuk dibawakan sebagai laluan berbasikal rekreasi lah. Kalau tepi sungai, ni kawasan tepi sungai punya berbasikal. Kalau yang sedia ada yang warna biru ini, kalau yang sedang dilaksanakan, dia akan masuk ke kawasan Taman Botani dan kawasan hijau lah. Sebenarnya dalam proses sebelum tahun 2030. Okey, taman-taman rekreasi, kita ada taman yang besar, Tugu Negara. Kalau you all pernah pergi ke Tugu Negara, itu di kawasannya, monumen Tugu Negara ini yang masih lagi kekal sehingga ke saat ini. Anda boleh pergi ke situ. Kita ada juga kawasan itu Taman Botani Perdana, itu di taman yang kedua yang terbesar di pusat bandar Kuala Lumpur. Dan yang terakhir iaitu Taman Eko yang berada betul-betul bersebelahan dengan Menara Kuala Lumpur. Boleh naik jambatan tu, jambatan gantung tu. Ramai tanya free tak free? Pergi tengok dulu kat sana dulu. Kalau cakap free tak free kan tak pergi pula kan? Pergi tengok dulu. Kalau free, naiklah cuma. Kalau bayar, kenalah bayar sikit token. Okey? Jadi itu yang kita kongsikan, dan saya rasa untuk akhiri untuk sesi taklimat ini, kita ada 5 minit sebelum kita berak ke atas, kita bawakan video korporat untuk paparan anda. Silakan.
Ini mesti ada unit yang penyelidikan dan pembangunan. Ada juga di Jabatan Pilihan Raya Pusat. Okey, ini sekali saya imbas lah. Kalau tengok yang terbaru ni, ni semua yang harta saya jaga.